diizinkan lagi untuk kita terus berada dalam majlis ini bersama-sama kita pada pagi ini. Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki akan berkongsi ilmu berkenaan dengan syarat amalan diterima Allah melalui tadabbur ayat dari surah Al-Mulk. Dengan itu sama-samalah kita ikuti kupasan selanjutnya pada Al-Fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Alhamdulillah, pertama sekali sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Azza wa Jalla kita dapat bersama-sama pada pagi yang berbahagia ini untuk kita berada dalam satu majlis ilmu sebagai sambungan kepada majlis ilmu kita yang sebelum-sebelum ini. Dan sekarang ni saya bersiaran dari Qatar. Qatar sekarang menunjukkan pukul 3.30 pagi, lebih kurang berbeza 5 jam daripada Malaysia. Malaysia pukul 8.30. Baik, Alhamdulillah, apapun insya-Allah, walau di mana saja kita berada, tetapi dengan adanya teknologi, kita dapat sama-sama menggunakan teknologi tersebut untuk kita meneruskan perbincangan kita. Cuma pada pagi ini, tuan-tuan dan rahmati Allah Ta'ala sekalian, kita nak bincangkan tentang satu topik yang berkaitan dengan amalan saleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan kita yang Allah Subhanahu wa taala terima menerusi apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Mulk yang sering kita baca setiap kali pada waktu malam. Biasanya kita akan baca sebelum kita melelapkan mata. Sebelum kita tidur, kita baca, dan di masjid-masjid surau juga membaca. Sekarang ni diadakan bacaan surah Al-Mulk. Jadi, kita nak bincang adalah syarat amalan diterima Allah melalui tadabbur ayat daripada surah Al-Mulk. Jadi pada pagi ini kita tak bicarakan semua surah Al-Mulk yang berjumlah 30 ayat. Tidak, tapi kita nak bincangkan beberapa ayat yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita mentadabbur dalam konteks amalan. Sebab apa kita sebut dalam konteks amalan? Sebab amalan itu sesuatu yang diperlukan untuk kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita masuk syurga, insya-Allah kita semua mengimpikan, mendambakan syurga Allah Ta'ala dan kita nak masuk syurga. Walaupun nak masuk syurga ni bukan kerana amalan, bukan. Tetapi kita perlu beramal untuk masuk syurga. Jadi, bagaimana persoalan ini? Kadang-kadang kita pun jadi confused. Macam mana ni?
nak masuk syurga bukan kerana amalan, tetapi kita nak masuk syurga, kita kena beramal. Itu satu seolah-olah kontradik kat situ. Tetapi sebenarnya begini, kita nak masuk syurga, menambahkan syurga Allah Ta'ala sebab ianya adalah kehidupan yang abadi di hari akhirat. Kehidupan dunia kita, kehidupan yang sementara. Mungkin Allah bagi kepada kita umur 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Dan biasanya tak lebih daripada itu. 90 tahun boleh bilang dengan jari, 100 tahun lagi lah boleh bilang dengan jari. Dengan umur yang ada pada kita di atas dunia ini, Allah bagi kesempatan kepada kita untuk kita beramal. Dan dengan amalan kita itu akan menentukan kehidupan kita yang abadi selama-lamanya di hari akhirat. Namun begitu persoalannya, adakah amalan itu penyebab kita masuk syurga ataupun dengan amalan sahaja yang menyebabkan kita masuk syurga? Ini jawapannya, tuan-tuan perempuan sekalian. Masuk syurga bukan dengan amalan. Masuk syurga dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kita kata macam tu? Baik. Kalaulah kita andaikan dengan amalan boleh masuk syurga. Kalau tak ada amalan, tak boleh masuk syurga lah. Baik. Ada seorang ini, dia mengucap 2 kalimah syahadah. Dia masuk Islam. Selesai saja dia mengucap 2 kalimah syahadah, tiba-tiba berlaku kemalangan, accident. Kena langgar dengan lori, bam, contohnya. Maka, apakah dia layak masuk syurga? Kalau orang yang berpegang bahawa amalan menyebabkan orang masuk syurga, sudah tentu orang ini tak layak masuk syurga. Sebab dia tidak beramal. Dia baru mengucap 2 kalimah syahadah, tidak ada solatnya, tidak ada puasanya, tidak ada zakatnya, tidak ada hajinya. Makna dia belum sempat beramal pun, dia dah mati. Jadi kalaulah amalan itu sebab orang itu masuk syurga ataupun nak masuk syurga itu dengan amalan, maka sudah tentu orang ini tak dapat masuk syurga sebab dia tak beramal lagi. Dia tak sempat beramal. Maka dengan sebab itu sebenarnya dia layak masuk syurga dengan apa? Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maknanya dekat situ. Nak masuk syurga dengan rahmat Allah, satu. Yang kedua, amalan kita ni tak dapat nak beli syurga, tak cukup. Tak cukup. Tak cukup. Sebab dengan nikmat yang Allah berkurniakan kepada kita hari ini pun kita tak dapat nak membayar, menggantikan dengan amalan-amalan kita. Allah sebut, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kamu nak hitung nikmat Allah, kamu tak terhitung. Banyak sangat nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat penglihatan, nikmat pendengaran, nikmat rasa, nikmat hidup, nikmat bernafas, nikmat sihat. Dan macam-macam nikmat lah. Macam-macam nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Jadi maknanya kalau kita nak bayar dengan nikmat-nikmat tersebut dengan amalan-amalan kita, sudah tentu amalan kita pun tak cukup nak bayar. Jadi kita nak masuk syurga macam mana lagi? Amalan kita dah habis dah bayar. Seolah begitu. Maka dengan sebab itu sebenarnya satu keputusannya ialah masuk syurga bukan dengan amalan tetapi dengan rahmat Allah Ta'ala. Rahmat Allah Ta'ala lah yang memasukkan kita dalam syurga. Namun begitu persoalan, bagaimana nak dapatkan rahmat Allah? Orang yang contohnya mengucap 2 kalimah syahadah kemudian meninggal tak sebab beramal, insya-Allah dia dapat rahmat Allah sebab Allah tahu dia ikhlas. Dia tak sempat pun beramal. Dia mati dulu. Tapi kalau dia hidup, dia beramal tak? Sudah tentu dia beramal. Maka dengan sebab itu, maka dia layak untuk mendapat syurga Allah Ta'ala. Layak mendapat rahmat daripada Allah. Baik, bagi orang yang Allah bagi kesempatan, nikmat masa, nikmat sihat, Allah bagi semua nikmat ini,
Allah minta supaya kita beramal. Maknanya di situ, amalan itu adalah salah satu cara untuk mendapat rahmat Allah bagi orang yang berkesempatan beramal dengan umur yang Allah kurniakan kepadanya. Tetapi malangnya manusia ini sangat-sangat tertipu dengan nikmat masa yang Allah kurniakan, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, Nabi menyatakan ni'matani maghbunun fihima kathiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang manusia sering terpedaya dan tertipu dengannya. Dua nikmat yang manusia terpedaya dengan nikmat tersebut. Apa dia? Yang pertama nikmat sihat, yang kedua nikmat masa. As-sihhatu wal faragh. Makna Allah bagi nikmat sihat, tiba-tiba dia tak gunakan untuk beramal. Sedangkan Allah perintahkan betul. Dengan amalan tak boleh masuk syurga. Allah bagi rahmat. Tapi Allah nak bagi rahmat tu, Allah minta kita beramal. Maka bila mana ada masa, ada kehidupan, ada umur, dan juga ada kesihatan, Allah kurniakan semua itu pada kita, maka menjadi kewajipan kepada kita untuk beramal demi mendapat rahmat daripada Allah, dan daripada rahmat itulah akan memperoleh syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dia ada kaitan yang rapat di antara satu sama lain. Baik. Jadi dalam konteks amalan ni pula, dengan amalan lah kita nak mendapat rahmat Allah ni dengan amalan lah. Tapi dia ada syarat juga. Amalan yang bagaimana? Amalan yang Allah Ta'ala terima. Sebagaimana yang disebut dalam surah Al-Mulk. Ni yang kita nak bincang ni. Allah sebut apa? Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Kat situ. Di permulaan surah Al-Mulk. Allah Ta'ala sebut dulu, Tabarakalladzi biyadihil mulk. Maha suci Allah, maha tinggi Allah, maha berkat Allah. Biyadihil mulk, segala kekuasaan pemerintahan itu adalah di tangan Allah. Allah Ta'ala lah yang menguasai segala-galanya. Allah lah yang memerintah. Allah raja segala raja. Semuanya di tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita ni menyerah diri 100% kepada Allah. Allah yang mentadbir, Allah yang menyusun, dan Allah yang memberi balasan. Tiada siapa yang dapat menandingi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab selain daripada Allah, semuanya makhluk. Hanya Allah lah khaliqa. Jadi tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian, biyadihil mulk, di sisi Allah, di tangan Allah segala kekuasaan, segala kerajaan, segala penentuan. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, kerana Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu itu amat berkuasa. Kita tak berkuasa. Allah Ta'ala yang berkuasa. Yang nak bagi syurga ni bukan makhluk. Sebab tu manusia ni kadang-kadang dia silap percaturan, dia silap langkah. Dia berusaha untuk nak bodek orang, nak puji orang, nak dapat habuan. Habuan di atas dunia. Sedangkan segala-galanya di tangan Allah Ta'ala. Jadi maknanya bahkan kalau kita nampak ada seseorang dapat memberi manfaat pada kita, tapi sebenarnya bukan dia, dia perantaraan saja. Allah yang menentukan sama ada dia boleh bagi manfaat kepada kita ataupun tidak. Jadi mengapa kita mengagung-agungkan orang tersebut tapi kita tidak mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala yang menentukan segala-galanya? Inilah kesilapan manusia. Macam kita sebut sebagai manusia ni kadang dia teruja kepada bayang. Dia terpegun kepada bayang tetapi dia lupa kepada Tuhan punya bayang. Dia amat rasa hebat. Tapi dia lupa kepada Tuhan punya bayang yang lebih hebat. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Lalu Allah Ta'ala sebut apa? Allazi khalaqal mauta wal hayah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu ada perkataan amal kat situ. Amala tu amalah, amalan. Ini berkaitan dengan tajuk kita ni. Iaitu Allah Ta'ala menyatakan Allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan, menjadikan kematian dan kehidupan. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kamu siapa di antara kamu
ahsanu amala, yang sebaik-baik amalannya. Baik. Sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Cuba kita lihat ayat ini. Untuk kita tadabbur bersama. Untuk kita hayati bersama. Dan untuk kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Tuan-tuan, dan sebentar lagi macam biasa, saya akan buka pada persoalan. So, kuliah kita ni ada 2 sesi. Sesi yang pertama, sesi penerangan, sesi tazkirah, sesi tadabbur. Sesi yang kedua, sesi soal jawab. Soal jawab ni terpulang kepada tuan-tuan dan perempuan lah, nak tanya apa pun boleh. Sama ada nak tanya yang berkaitan dengan tajuk ataupun di luar tajuk. Yang penting insya-Allah ianya dapat memberi manfaat kepada kita semua. Baik, tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Allah Subhanahu wa taala menyatakan allazi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan al-mauta wal hayah, kematian dan kehidupan. Allah yang jadikan mati dan hidup. Maknanya amalan ni berkaitan dengan mati dan hidup. Orang mati tak dapat nak beramal lah. Orang hidupnya beramal, mati tak boleh buat apa dah. Tetapi kematian dan kehidupan itu memang diciptakan oleh Allah Ta'ala. Ada orang hidup sampai 100 tahun. Ada orang hidup 50-60 tahun. Ada orang hidup 30 tahun. Ada orang lahir-lahir dah meninggal lah. Jadi maknanya kematian dan kehidupan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma persoalan yang dibincangkan oleh para ulama, sebab apa di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyatakan Allah lah yang menjadikan kematian dan kehidupan. Mengapa didahulukan mati daripada hidup? Sedangkan ayat itu turun dalam keadaan manusia itu hidup. Menerima panduan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi mengapa Allah menyebut mati dulu baru hidup? Di sini dipincangkan oleh para ulama tafsir. Antaranya Ibn Abbas radhiyallahu anhu menyatakan, ia menukilkan pandangan yang dikemukakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Contohnya, Al-Imam Al-Qurtubi dalam Al-Jami' li Ahkamil Quran, dia kata, sebab apa Allah sebut mati dulu baru hidup? Sebab dunia ini adalah darul fana. Darul fana ni maknanya tempat kematian. Dunia ni tempat semua orang mati, tak ada orang hidup. Dunia ini adalah darul fana, tempat binasa. Sampai waktu kita akan mati. Dan bahkan tuan-tuan kalau kita renung balik lah, orang ingat kita ni masa kita hidup sekejap aja. Lepas kita mati ni mungkin anak kita ingat, cucu ingat sekejap, lepas tu tak ingat. Orang pun tak tahu dah kita bagaimana. Itulah kehidupan, sekejap je. Macam juga kita pada hari ni, datuk nenek kita. Kita ingat, kita masih ingat ke belum? Mungkinlah ingat sekali-sekala, tapi dah ramai tak ingat. Tak ada dah. Maknanya generasi dia dah habis dah. Tak ada dah, tak disebut-sebut lagi dah. Contohnya. Maka kehidupan kita ini diingati itu sebentar saja. Sekejap je, bukan lama mana. Sebab apa? Sebab manusia ini di atas dunia ni dia akan mati. Sebab itu kata Imam Qurtubi, Allah sebut mati dulu sebab dunia ni tempat mati. Tidak ada orang akan hidup atas dunia selama-lamanya. Tak akan ada. Sebab semuanya akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan mati. Jadi, akhirat esoklah darul qarar. Tempat kehidupan yang abadi sebenar-benarnya. Maka dengan sebab itu kata Imam Qurtubi, Allah menyebut dalam ayat ini kematian terlebih dahulu sebelum kehidupan. Sebab manusia ni dia akan mati di atas dunia ni, kemudian akan hidup selama-lamanya di hari akhirat kelak. Jadi kematian itu merujuk kepada alam dunia, kehidupan itu merujuk kepada alam akhirat. Itu yang kita nukilkan daripada Al-Imam Al-Qurtubi. Baik, seterusnya ada juga pandangan yang menyatakan bahawa disebut kematian dulu sebab apa? Sebab manusia ini memang berasal daripada kematian. Manusia ini berasal daripada al-adami, daripada tidak ada. Kita, tuan-tuan dan perempuan sekalian, 100 tahun lepas kita kat mana? Cuba kita tanya. 100 tahun lepas kita kat mana? Kita tak ada.
Maknanya kita bermula dengan tak ada. Kematian lah tak ada tu. Kemudian kita dilahirkan ke atas dunia ini, maka kita pun ada. Jadi bermula dengan mati dulu, barulah hidup. Itu pandangan yang kedua. Pandangan ketiga menyatakan bahawa sebab apa Allah sebut mati dulu? Sebab untuk kita mengingati mati. Sebab manusia ni, walaupun dia akan mati, tapi dia tak ingat dia nak mati. Dia tak ingat. Sebab itu yang bujur lalu menintang patah. Dia akan buat apa saja di atas dunia ini. Sebab dia tak ingat nak mati. Dia tak peduli pun. Yang kehidupan memang dia ingat. Untuk hidup, nak makan, nak minum, nak apa, semua dia ingat. Hidup ni. Tapi untuk mati dia tak ingat. Sebab itu Nabi SAW menyatakan, aksiru zikra hadhimil lazat. Perbanyakkanlah mengingati hari yang akan memutuskan segala kelazatan-kelazatan di dunia ini. Baik dunia ni lazat, sedap, nikmat, rasa nikmat. Kita rasa nikmat, tapi satu masa dia akan memutuskan. Kafa bil mauti mufarriqan. Cukuplah dengan mati itu akan memisahkan kita dengan segala-galanya. Tapi manusia tak ingat mati. Jarang ingat mati. Maka disebut kematian dulu. Barulah kehidupan. Baik, apapun tuan-tuan, Allah tak ada ciptakan mati. Allah ciptakan hidup. Kalau Allah ciptakan hidup saja, tak mati-mati, sudah tentulah manusia tak beramal. Kan? Kalaulah Allah cipta mati, tak hidup, nak beramal macam mana? Maka combination kematian dan kehidupan itu memang satu perkara yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada makhluknya. Untuk apa tuan-tuan? Allah Ta'ala ciptakan mati dan hidup ni. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk Allah menguji kita semua. Siapakah di antara kita ini ahsanu amala yang sebaik-baik amalannya. Inilah yang berkaitan dengan tajuk kita ini. Iaitu amalan di sisi Allah Ta'ala. Siapakah yang sebaik-baik amalan? Maknanya apa? Sebaik-baik amalan ni bagaimana? Amalan yang soleh lah. Okey, amalan soleh semua baik. Alhamdulillah. Tetapi walaupun soleh, kalaulah amalan itu baik, tapi Allah tak terima, apakah dia dianggap sebagai ahsanu amala? Sudah tentu tidak. Macam mana dianggap amalan baik, ya, dia buat baik, tapi Allah tak terima. Jadi dia tak jadi ahsan. Ahsan ni maknanya amalan yang terbaik. Walaupun amalan tu baik, tapi dia ahsan. Ahsan ni yang terbaik maknanya bukan sekadar amalan itu baik, tetapi amalan itu Allah terima sebagai suatu perhitungan ataupun sebagai suatu ganjaran yang Allah akan bagi di akhir akhirat. Sebagai suatu rahmat yang Allah kurniakan kepadanya di atas amalan yang dilakukan. Itu. Tetapi dengan syarat. Amalan itu sebagai ahsanu amala, amalan yang terbaik, amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, bukan sekadar amalan. Kalau sekadar amalan, siapa-siapa boleh buat amalan. Ni kita hari ni, kita pagi ni, kita duduk dalam kuliah ni, amalan ni. Tapi, apakah amalan kita ni Allah Ta'ala terima? Kalau Allah Ta'ala terima, barulah jadi ahsanu amala. Barulah ada ruang dengan amalan ini untuk mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi kalau amalan kita pada pagi ini, contohnya kuliah kita ini, walaupun kita hadir dalam kuliah ilmu, tapi Allah tak terima sebagai amalan soleh. Sebab apa? Adalah sebab-sebabnya. Maka bagaimana amalan itu nak jadi ahsanu amala dan bagaimana ianya akan diterima oleh Allah Ta'ala, sudah tentulah ianya tidak akan menjadi ahsanu amala. Maka dengan sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Jadi ini macam mana caranya untuk kita memastikan supaya amalan kita ni menjadi ahsanu amalah. Baik. Ditanya kepada seorang ulama yang nama dia Al-Fudail bin Iyad. Ditanya kepadanya bagaimana untuk mendapatkan ahsanu amalah. Amalan bagaimana yang amalannya terbaik yang diterima di sisi Allah. Maka kata Syekh Al-Fudail bin Iyad, dia kata, amalan tersebut adalah aswabuhu wa akhlasuhu. Amalan yang paling ikhlas dan paling tepat.
aswabuhu ni paling tepat, wa akhlasu dan paling ikhlas. Maknanya ada dua syarat yang ditetapkan oleh Syekh Fudhal bin Iyad berdasarkan kepada nas-nas panduan daripada Rasulullah SAW, maka di panduan daripada Allah dan Rasul, maka diringkaskan kepada dua sebab atau dua kategori yang membawa kepada amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala, seterusnya akan memudahkan kita mendapat rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana? Yang pertama itu adalah aswabuhu. Amalan baik, amalan soleh. Sebab amalan ni mesti soleh, tuan-tuan. Sebab tu Allah sebut, alladzina amanu wa amilus solihat. Orang yang beriman dan beramal soleh. Amal soleh ni mana amal baik. Soleh itu maksud baik. Lawan pada soleh, taleh, jahat. Kalau jahat ni memang kita tak bincang lah, sebab jahat ni adalah yu'addi'il fujur, yang membawa kepada kerosakan dan neraka. Amalan jahat ni memang kita tolak tepilah awal-awal lagi. Sebab apa yang kita maksudkanlah amalan yang baik. Sebab amalan baik ni walaupun dia baik, tak semua Allah Ta'ala terima. Tak semua dengan amalan itu Allah bagi rahmat. Ada yang dia buat baik tetapi Allah tak bagi rahmat, Allah bagi laknat pun ada juga. Kalau buat jahat tu memang kita tak bincang lah. Kalau buat jahat tu memang awal-awal lagi tak akan dapat rahmat Allah sebab dia menyalahi perintah Allah Ta'ala. Cumanya persoalan yang kita bincangkan ini adalah dia buat baik dah. Buat baik dah. Sebab itulah hak kita buat baik ni, tuan-tuan, baik kita duduk dalam majlis ilmu, baik kita bersedekah kepada orang. Baiklah, hari ni orang duduk sedekah subuh, tuan-tuan. Saya nak betulkan sikit buat sedekah subuh ni. Sebab ramai sangat bertanya kepada saya, ni amalan baik juga sedekah subuh ni. Dia bertanya, lah ustaz saya terlupa lah sedekah subuh macam mana ni. Dia kata, oh saya terlupa. Dia sebenarnya, apa maksud sedekah subuh? Sedekah subuh ni begini, dia berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Orang buat istilah hari ni, orang buat sedekah subuh. Itu istilah yang diletakkan. Yang sebenarnya berdasarkan kepada hadis Nabi SAW. Nabi kata apa? Nabi kata, Nabi sebut, ada setiap pagi ni, setiap waktu pagi ada dua malaikat. Setiap waktu pagi ada dua malaikat yang akan mendoakan seseorang hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang malaikat berdoa, ya Allah, Allahumma ati munfiqan khalafa. Ya Allah, kau kurniakanlah kepada orang yang suka sedekah ni gantian yang lebih baik. Sepagi-pagi malaikat doa dah. Satu malaikat lagi doa pula, Allahumma ati mumsikan talafa. Ya Allah, bagilah kepada orang kedekut ni, kedekut sungguh ni, bagilah kehancuran, kebinasaan pada dia. Sebab apa? Sebab dia tidak melaksanakan amalan yang baik. Kedekut ni amalan tak baik lah. Bakhil. Tapi kalau amalan baik antaranya apa? Sedekah. Maka malaikat berdoa pada kita pada waktu pagi. Jadi, para ulama mengesyorkan bila malaikat doa waktu pagi, kita sedekahlah pagi. Itu orang panggil sedekah subuh tu. Tetapi kita kena ingat, malaikat doa daripada waktu pagi kepada kita. Tapi dia tak terhenti pada waktu pagi. Maknanya bukanlah sedekah itu hanya pada waktu pagi saja. Tidak. Sepanjang hari. Sepanjang hari. Kalau sempat waktu pagi, tak sempat waktu tengah hari, tak sempat waktu petang. Kalau boleh, setiap hari tu ada. Begitu maksudnya. Bukan mesti waktu pagi. Ni kadang-kadang ada orang, Allah kata, silalah aku waktu pagi, aku tak sedekah macam mana nak buat ni, aku nak qadha macam mana. La ilaha illallah, tuan-tuan. Kita kena faham bahawa maksud hadis tersebut bukan merujuk kepada sedekah itu hanya pada waktu pagi. Tidak. Cuma, lagi cepat lagi baguslah sebab malaikat ada doa pada kita sejak pagi lagi. Dan ada hadis lain pula, waktu maghrib pun malaikat doa juga. Jadi itu menunjukkan bahawa bukan sedekah itu hanya pada waktu pagi. Sebagaimana dipahami oleh setengah daripada kita sekarang ini. Soalannya, fadilat dia, siap tanya lagi fadilat dia. Kan, waktu pagi. Soalan-olahnya, fadilat itu hanya pada waktu pagi. Waktu lain tidak ada. Tidak, itu tak betul. Maka dengan sebab itu, kadang-kadang kepahaman itu perlu diperbetulkan. Bila orang buat istilah hari ini,
Kadang-kadang bila buat istilah tu menyebabkan dia dah jadi keliru dah. Sebab tu orang dulu tak ada istilah sedekah subuh ni. Zaman dulu tak ada. Zaman sekarang ni orang buat istilah. Kan? Bila buat istilah begitu untuk menggalakkan orang sedekah pada awal pagi. Itu galakkan. Tetapi menyebabkan yang ada dia silap faham. Itu masalahnya. Dia silap faham. Baik. So kita nak membetulkan kepahaman kita. Jadi syarat yang pertama supaya amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah aswabuhu. Amalan itu aswabuhu kita sebut tadi adalah yang betul, yang tepat. Sebab amalan ni tetap macam-macam amalan. Kita solat, itu satu amalan yang baik. Kita puasa, itu amalan yang baik. Kita sedekah, amalan yang baik. Kita tolong orang, amalan yang baik. Macam-macam lah amalan baik ni. Tetapi amalan baik itu perlu kepada ilmu. Supaya kita dapat laksanakan amalan baik itu berasaskan kepada hukum syarak, bertepatan dengan hukum syarak. Janganlah kita buat baik tetapi tidak tepat dengan hukum syarak. Contoh orang yang melaksanakan ibadat solat. Contohnya, ibadat solat ni adalah amalan yang baik. Ya, kita tak dapat nafikan memang amalan yang baik. Tetapi harus diingat bahawa kalaulah solat itu merupakan amalan baik, tapi kalau dibuat itu tidak bertepatan dengan apa yang Nabi ajar, maka amalan itu tetap tak diterima. Dia tak jadi baik pun di sisi Allah Ta'ala. Tidak membawa kepada mendapat rahmat pun. Contohnya lagi. Contohnya yang paling mudah, contoh solat lah kan. Bagi kita dah buat hari-hari. Solat kita buat hari-hari. Contohnya orang yang mampu berdiri ketika solat. Tiba-tiba dia duduk daripada awal. Baru ni saya dapat satu video. Video orang bertanya pada saya. Ada seorang bagi tahu bahawa kita nak solat ni bagi orang yang tak boleh nak apa. Orang yang sakit lutut nak sujud tak boleh kan, dia solat atas kursi. Dia kata dia boleh berdiri sebentar, tapi bila mari nak rokok, dia kata dia rokok, nak sujud barulah dia duduk atas kursi. Maka dia kata tak betul. Dia kena rokok dengan duduk atas kursi. Kadang-kadang orang bagi panduan pun salah juga. Sebab apa? Sebab mengapa dia nak rokok dalam keadaan duduk atas kursi sedangkan dia boleh rokok secara biasa? Dia tidak ada keuzuran pun untuk rokok. Dan rokok itu merupakan rukun. Tetapi dia sengaja meninggalkan rokok. Kerana apa? Kerana dia sujud atas kursi, rokok pun mesti atas kursi. Ini tak betul. Jadi maknanya amalan tu baik, tetapi tak betul. Tak tepat. Bila tak betul, tak tepat, maka amalan itu tetap tak diterima oleh Allah Ta'ala. Jadi, letih saja buat amalan. Letih. Sebab tu disebut juga dalam hadis, rubba qa'imin laisa lahu min qiyamihi ilal ta'wan nasab. Berapa ramai orang solat yang dia dapat daripada solatnya penat, letih je. Sebab apa? Sebab tak tepat, tak betul. Tak kena dengan hukum syarak. Sebab itu Nabi SAW pernah satu ketika apabila seorang lelaki masuk masjid, dia menunaikan solat 2 rakaat. Ada seorang ulama menyatakan itulah solat tahiyatul masjid. Lalu dia berjumpa Nabi SAW. Kebetulan Nabi ada, dia pun jumpa Nabi, dia bagi salam dekat Nabi. Apa jawab Nabi jawab? Nabi jawab salam, kemudian Nabi sebut irja' fasalli fa innaka lam tusalli. Kamu pergi solat semula sebab kamu tadi tidak solat. Macam mana Nabi kata dia tak solat sedangkan dia solat? Dia beramal, dia ada amal solehnya, dia solat, tapi Nabi kata dia tak solat. Sebab apa? Sebab solatnya itu tak betul. Solatnya itu tak tepat. Bila tak tepat dan tak betul, maka seolah-olah dia tak solat. Perkara yang dibuat itu, amalan yang dibuat itu sia-sia. Sebab itu Nabi kata, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Sesiapa yang melakukan amalan yang tidak bertepatan dengan apa yang diajar oleh Nabi, maka fahuwa rad. Amalan itu rejected. Tak diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi maknanya macam dia tak beramal. Maka dengan sebab itu, pentingnya kita memastikan amalan kita, amalan baik kita ini benar-benar tepat mengikut hukum syarak. Jangan baik saja, tetapi dia tak betul. Buat dengan cara tak betul, tak kena dengan rukun, tak kena dengan syarat. Maka walau baik macam mana pun, tak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak menjadi ahsanu amala. Maka tidak ada, kita kata,
penyebab kepada nak dapat rahmat Allah Ta'ala. Rugilah. Rugi. Baik. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Itu syarat yang pertama. Syarat yang pertama disebut oleh Al-Fudhal bin Iyad. Iaitu aswabuhu. Amalan baik kita ni nak dapat rahmat Allah Ta'ala dan masuk syurga ni, mestilah tepat, mestilah betul. Sebab itu menjadi kewajipan kepada kita untuk sentiasa kita istiqamah dalam majlis ilmu. Sebab majlis ilmu lah yang akan memperbetulkan amalan kita. Membetulkan amalan kita. Macamlah juga Nabi kata kan, orang yang baca Quran kan, Quran bagi syafaat, tapi ada juga orang baca Quran dapat laknat. Sebab apa? Antaranya sebab tak betul lah. Dia baca tak betul. Sebab tak betul? Sebab dia tak belajar. Sebab tidak ada ilmu. Sebab itu ilmu tu penting. Ilmu tu merupakan perkara yang paling asas untuk menentukan amalan kita diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang keduanya kata Fudhal bin Iyad, akhlasuhu, amalan salih kita itu mestilah ikhlas. Dan ikhlas ini satu elemen yang memang Allah perintahkan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mereka tidaklah diperintahkan melainkan untuk memperhambakan diri kepada Allah dengan penuh ikhlas. Jadi maknanya apa? Maknanya keikhlasan itu satu tuntutan supaya amalan kita menjadi amalan yang diterima, amalan soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ikhlas itu adalah berkaitan dengan hati manusia yang disebut sebagai martabat al-ihsan. Martabat ihsan, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Hendaklah kamu mengabdikan diri pada Allah seolah-olah kamu nampak Allah, walaupun hakikat kamu tak nampak, tapi Allah melihat kamu. Jadi maknanya apa? Maknanya kita kena buat sesuatu tu dengan ikhlas. Ikhlas ni kita saja mengetahui. Orang lain tak tahu kita ikhlas ke tak. Allah Ta'ala sudah tentu mengetahui. Maka keikhlasan itu penting. Sebab kalau tak ikhlas, walaupun amalan soleh macam mana pun, amalan baik macam mana pun, Allah tak akan terima. Sebagai contoh dalam hadis yang Nabi menyatakan, orang yang banyak derma ni, derma ni tuan-tuan baguslah, amalan ni baik, soleh. Bahkan digandakan pahala dengan 700 kali ganda. Orang derma, sedekah, infak ni. Tetapi di akhirat esok bila dibangkitkan, Allah Ta'ala tanya, dia menjawablah dia ni dermawan kan. Allah Ta'ala kata, kadzabta, kamu penipu pembohong. Sebab dulu di atas dunia memanglah betul kamu menderma, tetapi kamu rasa macam amalan kamu baik. Tapi kamu derma tu bukan ikhlas pada Allah. Kamu nak dapat sanjungan manusia, nak dapat pujian manusia. Maka kamu dah dapat pujian manusia. Kamu tak dapat lagi ganjaran daripada Allah Ta'ala. Akhirnya orang itu tuan-tuan dihumbankan dalam api neraka. Itu nak menggambarkan pada kita betapa ruginya bila mana amalan itu tak ikhlas. Sehingga ada hadis juga menyatakan tentang orang yang berjihad. Tuan-tuan, apakah perkara yang lebih besar daripada jihad yang sanggup mengorbankan jiwa dan raga? Sanggup mengorbankan jiwa dan raga, tidak ada yang lebih baik, yang lebih hebat daripada amalan soleh yang berbentuk jihad. Sebab itulah jihad ni, Nabi sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, yughfal li syahid kullu dzam ila dain. Diampunkan dosa orang yang mati syahid. Dosa dia semua diampunkan oleh Allah Ta'ala kecuali dain, kecuali hutang lah, mana kesalahan sama manusia. Baik, jadi maknanya apa? Maknanya orang yang syahid ni ruang besarlah untuk dia mendapat syurga dan juga mendapat pengampunan daripada Allah Ta'ala. Jadi amalannya diterima oleh Allah Ta'ala sebab dia berjihad. Namun begitu ada orang yang mati syahid tapi Allah tak terima. Sebab apa? Sebab tak ikhlas. Itu punca dia. Sebab tu ikhlas ni benda yang sangat penting. Perkara yang sangat penting ni ikhlas lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab kalau tak ikhlas ni Allah tak terima. Walaupun dia berjihad. Ni disebut dalam hadis ni, ada seorang ni dia berjihad fi sabilillah. Mengorbankan jiwa raga dia dan dia mati. Dikebumikan pun cara syahid semua ni. Orang mati syahid ni kan. Mati syahid ni. Jadi di akhirat esok dibangkitkan di akhirat. Lalu ditanya kepadanya, apa amalan kamu atas dunia? Kan nak dapat rahmat Allah ni, nak tengoklah takat mana amalan dia, bagus ke tak bagus. Dia pun cerita lah amalan dia ni sampai tahap jihad, sampai tahap mengorbankan jiwa dan raga kerana Allah Ta'ala.
Tetapi apa yang Allah sebut kepada dia, kadzabta, kamu penipu, kamu pembohong. Sebab di atas dunia dulu ni kamu buat amalan betul, kamu berjihad betul, kamu di medan perang betul. Tapi semuanya itu kamu buat bukan kerana Allah. Kamu buat kerana nak manusia sanjung, nak manusia buat tugu untuk kamu, tugu pahlawan contohnya, nak supaya kamu ni digelar sebagai hero ke apa ke, maknanya kehendak-kehendak yang melibatkan nak dapat keredaan daripada manusia. Ini. Maknanya dia buat amalan itu tak betul-betul original, pure kepada nak dapat rahmat Allah, nak supaya diterima, tak. Dia lebih kepada nak manusia sanjung, nak manusia tengok hebat, ada sifat riak di situ. Maka di akhirat esok, Allah tak nak bagi pahalanya. Mana Allah Ta'ala kata, kamu buat untuk orang, mintalah pahala kat orang itu. Kan? Jadi maknanya dia tak dapat. Akhirnya orang macam ni juga akan dihumbankan api neraka awak. Jadi tuan-tuan, nak menceritakan kepada kita, itu amal soleh. Amal yang baik. Tetapi Allah tak terima sebab tidak menepati syarat. Sebab itu, pastikan kita dapat menepati syarat tersebut. Apa syaratnya? Kita ulang sekali lagi. Aswabuhu wa akhlasuhu. Syarat untuk amalan kita diterima di sisi Allah Ta'ala, dan dengan amalan itu yang diterima oleh Allah Ta'ala, itulah akan memudahkan dapat rahmat daripada Allah. Maka untuk diterima itu mesti menepati dua syarat yang disebut oleh Fudail bin Iyad. Yang pertama, aswabuhu, amalan itu tepat. Tepat ni makna berdasarkan ilmu, berdasarkan apa yang Nabi ajar. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli. Solatlah kamu sebagaimana kamu lihat aku solat. Jadi maknanya kena follow, kena ikut apa yang Nabi ajar, apa yang Nabi buat. Jadi ini perlu kita berada dalam majlis ilmu lah. Kita istiqamah lah. Itu pertama. Yang kedua, akhlasuhu. Amalan yang kita buat itu mesti yang paling ikhlas, purely. Kita buat ni, maknanya kita tak mengharapkan ganjaran manusia, tak mengharapkan redha manusia, tak mengharapkan pujian manusia, pujian makhluk, dah. Kita buat itu kerana ikhlas sesungguhnya kepada Allah, sebab kita merupakan hamba Allah yang bertanggungjawab untuk merealisasikan sifat sebagai seorang hamba, tunduk dan sujud dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita ikhlas sungguh-sungguh kepada Allah. Maka keikhlasan itulah yang akan menjadikan amalan soleh kita itu ahsanu amala, iaitu amalan terbaik yang sudah tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ianya lah bila mana amalan kita Allah Ta'ala terima, amalan kita itu akan menjadi pemangkin ke arah memperoleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah tajuk kita pada pagi ini. Panjang lagi kalau kita nak bincang ni, tapi saya nak buka pada persoalan lah sebagaimana yang saya sebut tadi. Sesi pertama tazkirah ataupun tadabbur, sesi kedua adalah soal jawab. Dipersilakan. Ya, dipersilakan kepada jemaah untuk mengajukan soalan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh, Ustaz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak tanya sebab saya macam keliru sikit lah Ustaz pasal solat. Waktu kita sujud, kita ada baca surah yang ditetapkan oleh Ustaz. Macam Subhanallah wa bihamdi. Kalau kita baca ayat-ayat lain boleh ke Ustaz? Macam niat doa lain selain pada itu? Waktu sujud ini kita tak boleh membaca ayat Quran. Kita boleh berzikir dan berdoa. Contohnya Subhanallah a'la itu adalah zikir. Dan kita juga boleh berdoa pada tempat sujud sebab Nabi kata sedekat-dekat hamba itu kepada Allah ialah ketika mana dia bersujud, maka fa'akthiru fi doa, perbanyakkan doa. Maka dalam sujud kita boleh doa, tak ada masalah, kita boleh berzikir. Yang tak boleh baca ayat Quran. Contohnya orang bagi petua, orang kata bacalah qul huwallah surah Ikhlas 10 kali waktu sujud, itu tak betul. Itu adalah satu larangan daripada Nabi SAW. Baca ayat Quran tak boleh. Tetapi nak berdoa, nak berzikir, itu dibenarkan. Doa dalam hati ke atau lafaz Ustaz? Kalau kita melafazkan, yang kita hafal lah, dalam bahasa Arab lah. Kalau kita lafazkan. Tapi kalau lah hati, tak ada masalah dalam bahasa apa pun. Mana kita boleh berdoa apa sajalah Ustaz masa sujud?
Ya, boleh berdoa. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kalau bukan bab sembahyang boleh tanya Ustaz? Ya, boleh. Okey, kata salah seorang jemaah, dia nak join tadarus nigal. Lepas tu dia tanya apa hal dengan suara kita yang Ustaz dengar tu. Apa jawapan dia Ustaz? Membaca Ustaz dengar suara. Yalah Suara, kita bertadarus, suara, kita baca Quran, Ustaz ramai-ramai baca, Ustaz penyemak dia, leader dia. Dia memanglah dengar suara kan. Kita baca Quran. suara wanita bukannya aurat. Oh. Suara wanita bukannya aurat. Kalau suara wanita aurat, maknanya wanita tak boleh bercakap. Kena tutup mulut. Dia tak aurat. Yang tak bolehnya adalah kita sengaja melenggang-lenggokkan suara kita di hadapan orang yang bukan mahram. Itu yang tak boleh sebab menimbulkan fitnah. Adapun nak baca Quran ni, okey lah, tak ada masalah. Nak ceramah pun boleh. Kan? Itu tidak ada masalah. Sebab suara bukan aurat. Alhamdulillah. Very clear. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Okey, Puan. Apa dulu? Okey. Puan Nur Adita. Silakan. Lepas tu Puan Hayati. Saya dulu ke? Ya. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya mengenai solat atas kerusi ni. Ada yang mengatakan dia boleh rukuk macam biasa. Tapi ada yang mengatakan kalau kalau masa rukuk tu dia lebih rendah kan, dia kata kena rukuk duduk baru rukuk. Kemudian sujud yang sama juga masa duduk. Macam mana tu yang sebenarnya? Itu yang tak betulnya. Sebab apabila seseorang itu mampu rokok dengan biasa, dia tak boleh meninggalkan rokok macam biasa. Sebab rokok macam biasa adalah keadaan berdiri. Dia mampu dah. Dia mampu. Bila dia mampu, dia wajib melaksanakan rokok tersebut. Dia tak boleh meninggalkan rokok yang dia mampu. Jadi kalau dia mampu rokok, tiba-tiba dia meninggalkan, maknanya solatnya batal. Macam tu juga sujud. Dia mampu sujud tapi dia meninggalkan sujud, maka solatnya batal. Dia hanya boleh meninggalkan kalau dia tak mampu. Contohnya nak sujud, nak turun tak boleh. Maka dia sujudlah sekadar mana yang dia mampu. Itu tak apa. Kalau dia nak rokok tak boleh kan. Dia nak bengkokkan tak boleh secara berdiri. Tak apalah dia rokok secara duduk. Tapi sekarang ni dia mampu. Bila dia mampu, dia wajib melaksanakan mengikut kemampuan dia. Kalau dia tak buat sedangkan dia mampu, maka solatnya batal. Jadi maknanya masa rukuk tu kita rukuk sedikit je lah ya. Rokok macam biasa. Rokok macam biasa. Ya macam tapi biasa sebab kita mampu. Masa sujud, dia duduk atas kursi. Jadi bila dia buat sujud tu, maknanya macam lebih kurang dia buat rukuk. Sujud ikut kemampuan yang paling rendah dia boleh. Paling rendah dia boleh? Oh, okey. Kata yang paling rendah dia boleh, itulah dia buat. Ikut kemampuan dia. Buat, ya? Oh, okey. Okey, terima kasih Ustaz. Jelas. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Nak tanya, kalau kita solat tu, macam kita baca tahiyat akhir sampai last baca yang Hamidul Majid tu, tiba-tiba terbatal. Tak sempat nak sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana? Sah ke tak sah solat tu Ustaz? Kalaulah dia baca sampai habis dah Hamidul Majid tapi tak sempat nak bagi salam, tiba-tiba buang angin contohnya, batal. Maka solatnya batal. Dia kena ulang semula. Sebab apa? Sebab ada satu lagi rukun yang dia tak buat adalah salam. Salam itu rukun. Tetapi kalau dia sempat Assalamualaikum warahmatullahi, tiba-tiba batal. Tak apa dah, sah dah solat dia. Sebab sekurang-kurangnya salam yang pertama itu. Tapi kalau salam dia tak sempat, maknanya batal lah. Okey, faham. Terima kasih Ustaz. Okey, ada lagi soalan yang lain? Badrayah, Puan Badrayah, silakan. Ustaz dah sambungkan kepada bagi salam tadi. Kita bagi salam pertama, kemudian kita dah batalkan.
Jadi kat situ kita tak boleh bagi salam yang kedua kan? Dah tak ada dah. Kita dah batal dah, maknanya kita sudah keluar daripada solat. Tak Ya, perlu betul. salam lagi. Jikalah orang tu tak sengaja bagi pula yang kedua, apa jadi pada solatnya? Saya nak Tak pencerahan ada tu. apa dah. Tidak memberi apa-apa implikasi sebab solat dah selesai dah. Saya pernah dengar dia kata, saya pernah dengar lah, jika bagi salam yang pertama, kemudian kita batal, kita lajak pula buat salam yang kedua, jadi dia jadi batal solat tu sebab kita bagi salam yang kedua. Dah batal apa, solat kita dah selesai dah. Oh, okey. Bukan setakat kita bagi salam yang kedua, kita korek hidung ke, kita berguling-guling atas lantai pun tak batal pun dah. Sebab Okey, baik. solat kita dah selesai. Dia nak batal ni selagi mana kita berada dalam solat. Baru dah kira batal. Tapi sekarang ni bila kita dah bagi salam yang pertama, kita sudah keluar daripada solat. Bila keluar daripada solat, buat perbuatan apa pun tak akan batal sebab solat dah selesai dah. Tak ada efek lah kalau dia terbagi Tak ada. salam kedua. Tak ada Baik. efek apa. Okey, baik. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Okey, soalan yang saya nampak dekat sini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Bolehkah seseorang solat fardu seperti biasa tapi buat solat sunat secara duduk sebab sakit lutut? Okey. Solat sunat ini boleh. Boleh untuk solat secara duduk. Sebab adalah hadis Nabi SAW. Kalau dia tak sakit lutut pun, dia solat secara duduk tak ada masalah. Cuma pahala kurang sikit lah. Kalau dia mampu duduk, mampu berdiri tetapi dia tak berdiri contohnya. Dia nak duduk. Pahala kurang sikit. Tapi dia tetap sah. Sebab apa? Sebab itu solat sunat. Solat sunat ni boleh. Untuk dia solat secara duduk. Ya, Wallahualam. Okay, Puan Rasidah angkat tangan. Silakan. Puan Rasidah. Salah tekan ke? Puan Sabir. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya nak tanya, kata contoh kita dah buat rakaat yang kedua, lepas tu kita naik rakaat yang ketiga, tiba-tiba kita kata aku tak buat lagi tahiyat awal. Macam mana tu Ustaz? Tahiyat awal adalah sunat. Dia bukan wajib. Maka bila mana kita dah berada pada rakaat ketiga, kita tidak boleh patah balik untuk duduk kerana kita tak tahiyat awal. Kalau kita patah balik, solat kita batal sebab tahiyat awal tu sunat. Jadi mana kita teruskan solat lah. Kita teruskan solat macam biasa. Oleh kerana kita terlupa tahiyat awal, disunatkan untuk kita sujud sahwi. Okey, terima kasih Ustaz. Sama. Okay, seterusnya Puan Saf angkat tangan. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya Waalaikumsalam. tentang tayamum. Ada pendapat saya dengar daripada setengah-setengah ustaz kata kalau kita kat dalam kapal terbang, kita disuruh ambil tayamum saja sebab tak boleh nak basah-basah tempat. Ada yang kata kena ambil wudu. Jadi saya punya soalan, katakan kalau memang kena tayamum, adakah ada kata kalau kita tak ada debu, kita boleh ambil debu dekat dinding-dinding kapal terbang? Betul ke Ustaz? Jawapannya tak betul. Sebab dinding kapal terbang tak ada debu. Sebab kapal terbang ni, dia bertutup rapat. Dan dia terbang di udara. Cuba cek lah tengok kalau ada debu. Kan? Setakat yang kita dah tengok tak ada debu. Memang tak ada. Habuk adalah. Debu tanah tak dia, debu daripada tanah sebenarnya. Tak ada. Kalau di rumah kita mungkin ada debu atas meja tu kan. Debu-debu daripada tanah kan. Angin yang bawa kan. Tetapi kalau tak terbang tak ada. Jadi maknanya apa alasan untuk dia tak ambil wuduk? Boleh je ambil wuduk macam biasa pun. Tak terbang pun. Kan? Ambil wuduk macam biasa je. Ya. Terima kasih Ustaz. Okay. Ada lagi? Puan Rasidah nak tanya lagi ke? Ada angkat tangan? Tak ada dah. Assalamualaikum Ustaz.
nak bertanya. Ya. Kalau kita dalam kapal terbang, kita boleh spray je kan? Kita guna spray. Ambil uduk tak kisahlah macam mana sekalipun. Ambil uduk, nak ambil macam biasa ke, nak guna air spray ke, tapi spray tu kena banyak lah, bagi air betul bertakung. Kan untuk kita basuh, tak boleh lembab-lembab je, tak boleh. Kena bagi ada air. Begitu. Boleh juga nak spray pun. Janji ambil uduk. Begitu. Lepas tu kalau kita basuh kaki, kalau kita tak kenakan kaki atas token je boleh ke Ustaz? Itu khuf. Itu dalam fiqh dia sebut khuf. Nanti kita akan bincang tentang al-mashu al-khufain. Menyapu atas dua khuf. Stokin tak masuk khuf. Oh, jadi kalau dalam kapal terbang tu kita buka lah token tu. Ya, buka. Sebab masa saya kat Madinah tu ada orang Indonesia lah, dia cakap dia tengah cerita lah dengan jemaah dia. Dia kata kalau kita ambil semayang tu, dia kata kita sapu itu pun dah cukup, dia kata, atas token tu. Kita niat lah kan. Dia cakap macam itu. Dalam mazhab Syafi'i tidak membenarkan stokin, sebab stokin ni bila kita sapu air menyerap masuk kaki. Dia khuf ni dia tebal. Khuf ni dia macam stokin lah juga. Kita panggil stokin khuf. Stokin khuf ni dia tebal, air tak masuk, tak menyerap ke kaki. Kalau macam stokin nipis tu boleh? Tak boleh. Okey, terima kasih Ustaz. Ustaz, lagi satu saya nak tanya tentang kalau memang betul-betul tempat tu tak ada air, kita tayamum. Macam kalau orang perempuan ni sebelum dia ambil wuduk kan kita kena bersihkan apa-apa yang patut dulu pergi bilik air kan. Tapi bila kita tak ada air, macam mana kita nak bersihkan apa-apa yang takut najis ke kat seluar kan? Atau kita boleh tayamum saja, nanti kita boleh solat je macam tu Ustaz? Baik, tak kisahlah orang perempuan ke orang lelaki ke. Sekiranya ada najis, kalau ada najis, bukan semua orang perempuan ada najis. Kalau bukan semua orang perempuan ada cecair yang keluar kan. Kalau ada najis, maka sememangnya dia kena basuh sebelum ambil wuduk. Kalau ada najis. Kalau tak ada najis, dia boleh terus ambil wuduk. Itulah dia punya syarat dia. Sama ada najis ataupun tidak. Kalau ada najis, contohnya keluar cecair, kan, jadi dia kena basuh lah, baru dia ambil wuduk. Tetapi kalaulah tak ada keluar cecair apa, cuma kelembapan. Sebab kadang-kadang wanita ni, dia punya kemaluan dia kadang ada disebut sebagai kelembapan faraj, dia panggil. Kelembapan itu bukan najis. Itu benda yang bukan najis. Yang najis ni macam keluar-keluar keputihan lah, keluar-keluar benda-benda, itu barulah dia kena basuh. Lepas dia basuh, baru dia ambil wuduk. Sebab kalau dia ambil wuduk dalam keadaan dia tak basuh, maknanya dia masih lagi bernajis. Jadi itu. Tapi kalau tak ada apa-apa yang keluar, maka tak ada masalah, dia boleh terus ambil wuduk. Tapi kalau dalam situasi tak ada air, Ustaz, dia tak ada air. Tempat dia boleh menggunakan istinja dengan menggunakan kertas, menggunakan apa-apa yang benda-benda kesat. Kan kita belajar fiqh ni, kalau tak ada air kita boleh guna perkara benda-benda yang kesat macam kertas, macam apa kain, daun dan sebagainya. Kalau kita ni tisu paper lah. Kan? Mas sekarang ni tisu paper boleh digunakan. Jadi kita lap sajalah macam tu. Macam istinja tu kita lap sajalah Ustaz Ya. Lap sampai bersih. Okay, terima kasih Ustaz. Okey. Puan Kamariah. Puan Kamariah angkat tangan. Salah tekan kot. Puan, okey. Assalamualaikum Ustaz. Tadi saya tanya pasal terlupa rekaan yang kedua, kita lupa tahiyat awal, lepas tu kita teruskan. Ustaz kata teruskan sebab itu sunat saja dan kita kena sujud sahwi. Tapi kalau sujud sahwi tu juga lupa, macam mana Ustaz? Adakah solat kita tu sah? Sebagaimana yang saya sebut, saya kata sunat sujud sahwi.
saya tak kata kena sujud sahwi. Oh, Sebab jadi takut sah. bila kalau saya sebut kena lagi orang tak wajib. Okey. Sunat sujud sahwi ni maknanya dia sunat lah, maknanya dia menampung sujud sahwi, tapi kalau dia tak sujud masih lagi sah. Okey, terima kasih Ustaz. Okey, rasanya setakat itu saja. Dah tak ada apa-apa persoalan rasanya. Assalamualaikum, Kita nak tanya. akhiri, ada lagi. Pak Kansum, silakan. Okey, maknanya kan tadi yang terpakai dalam kapal terbang yang apa ni tak boleh bertayamum sebab dia tak ada habuk. Bermakna macam katanya kalau misal orang sakit kan tak boleh kena air, tepuk kat dinding. Maknanya samalah, itu bukannya debu, itu cuma habuk. Maknanya tak boleh terpakai juga kan, Ustaz? Terima kasih. Tengok dinding tu kat mana, sebab ada tempat yang ada debu, ada macam di atas di dalam rumah kita ni, ataupun di rumah kita atau di hospital dan sebagainya, memang ada debu. Kalau kita perhati betul-betul dinding-dinding itu ada debu, kan, walaupun nipis, maka ia boleh digunakan. Tetapi macam disebut atas kapal terbang tadi, memanglah atas kapal terbang ni memang sukalah kita nak jumpa debunya itu, debu tanah itu. Tapi kalau atas darat, atas dunia, atas bumi ni, ataupun di rumah ke, di mana-mana tempat, biasanya ada debu. Debu-debu masuk lah. Tapi kita tengoklah ada debu ke tidak. Okey, terima kasih Ustaz. Lagi satu minta maaf saya nak tanya. Kalau misalnya tadi yang kalau solat sunat, kita walaupun kita mampu tetapi kita boleh duduk, tetapi kita mesti mulakan dengan berdiri ya Ustaz? Tidak. Solat sunat ni boleh kita mulakan dengan duduk pun boleh. Sebab dia adalah sunat. Okey. Boleh. Okey. Oh, boleh. Okey. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum. Okey, nampaknya kita dah sampai ke penghujungnya. Alhamdulillah, terima kasih kepada yang bertanya. Dan Alhamdulillah, jazakallahu khair al-fadhil Ustaz. Jazakallahu khair al-fadhil Ustaz Profesor Madya Dr. Muhammad Suki atas kesudian berkongsi ilmu ini mengenai syarat amalan diterima Allah SWT melalui tadabbur ayat dari surah Al-Mulk ini. Dan agar ibadah kita diterima oleh Allah SWT haruslah terpenuhi dua syarat, iaitu ikhlas kerana Allah dan juga mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Amalan itu diterima jika terdapat syaratnya ikhlas apabila dikerjakan semata-mata kerana Allah, dan amalan dikatakan benar apabila selari dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Ingatlah ya, tidak cukup seseorang melakukan ibadah dengan dasar kerana niat baik, tetapi dia juga harus melakukan ibadah itu dengan berdasarkan ajaran Nabi Muhammad SAW, sehingga kaedah yang benar itu iaitu niat baik semata-mata yang belum cukup. Dan barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan ajaran kami, maka amalan tersebut tertolak. Dan ini menunjukkan ibadah, solat, puasa dan zikir itu semuanya haruslah memenuhi syarat yang diterima ibadahnya. Dan semoga Allah SWT memberikan kita kefahaman dan manfaat dalam memahami syaratnya ini. Dan Ustaz, kita tangguhkanlah dulu kuliah duha kita ini dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Silakan Ustaz. Okey, jadi mudah-mudahan sedikit perbincangan kita pada pagi ini dapat kita fahami dengan baik dan diberkati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tangguh dulu perbincangan kita dengan bacaan surah Al-Asr dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.